Wan Azri ataupun lebih dikenali sebagai Papa Gemuk, kerana perbuatan beliau menghasut, mereka cerita kononnya kerajaan ini kerajaan yang pro Israel, sedangkan ketegasan kerajaan ini dalam aspek memperjuangkan nasib umat Islam di Palestin sangat tegas. Malah Perdana Menteri bukan setakat bercakap di sidang kemuncak UNGA, United Nations punya perhimpunan ataupun perhimpunan bangsa-bangsa bersatu, di APEC juga dia bercakap, malah dia memberikan teguran secara terbuka kepada Presiden Amerika itu sendiri. Ramai yang terpengaruh percaya dengan wujudnya 120 SD lah, 118 SD lah, kerajaan akan bertukar selepas pilihan raya di 6 buah negeri lah, selepas pilihan raya kecil di Dun Pelangai lah, di Dun Simpan Jeram lah, di Pulai lah, di Kemaman lah. Dan hari ini diberikan pula 1 hari bulan, dah lepas dah 1 hari bulan 1. Kemudian dia bagi pula 18 hari bulan. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini akan menyebabkan negara kita sebenarnya menjadi dalam keadaan tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, pagi semalam, Papa Gomo dia dah mula pendakwaan dia di mahkamah atas fitnah jahat terhadap Perdana Menteri dan terhadap kerajaan hari ini. Dan aku nak bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar hujahan dan juga hentaman daripada Lokman Nur Adam. Lokman Nur Adam ni aku duk tengok dia memang dia bersabar lama dengan Papa Gomo ni. Dan juga Raja Petra. Kan depa ni cerita dia, depa ni sengaja depa nak bawa satu naratif untuk nak menghasut rakyat supaya bersama-sama dengan depa percaya akan kata-kata depa ni. Kan? Tapi apa mendadak? Apakah hasil, apakah kejayaan di sebalik ucapan kata-kata depa tu? Tak ada apa pun. Depa duk kata kerajaan tumbang pun tak tumbang. Last apa pun tak ada. Apa pun tak ada, geng. Hampa boleh beritahu dekat aku, apakah hasil daripada ucapan Raja Petra ataupun daripada ucapan Papa Gomo? Papa Gomo ni dulu patutlah dia kata Mahathir jangan mampus dulu. Kalau hampa ingat, Papa Gomo pakai cap, pakai ribbon, duduk dalam kereta, dia kata okey, orang tua Tun Dr. Mahathir jangan mampus dulu. Rupa-rupanya maksud dia tu jangan mampus dulu. Tunggulah aku nak bersama dengan hang. Itulah yang dimaksudkan oleh Papa Gomo. Dan sekarang apa sikit je Tun Dr. Mahathir kata 18 tumbang. Ni Tun Dr. Mahathir kata 1 hari bulan tumbanglah. Kan? Tun Mahathir ni legend kot. Dia akan buat macam tu. Padahal daripada Ogos sampai 60 Ogos tak kira duk tak tumbang-tumbang. Daripada bulan September sampai 80 September pun tak tumbang-tumbang. Tu daripada bulan Disember kan, 500 Disember 2023 pun tak tumbang-tumbang lagi Anwar Ibrahim ni. Jadi bila pula? Bila contoh macam dia bagi 1 hari bulan pun duk tak tumbang-tumbang. Dia bagi 18 hari bulan ni kita tengok tak tumbang-tumbang lagi. Padahal mereka duk kata Anwar dah tumbang. Tapi Anwar masih Perdana Menteri, babe. Masih wajib bertemu agung setiap minggu menyampaikan apa kerja-kerja hasil-hasil mingguan. Perlulah menghadap Yang di-Pertuan Agong, sampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Tetap kerja Perdana Menteri Anwar Ibrahim laksanakan. So, dia tumbang celah mana? Jadi, hari ni aku nak bawa perkongsian bersama dengan Lokman Nur Adam. Dia menceritakan pasal Akta SOSMA. Dulu ada Akta ISA. Dan sekarang ni perlu ada Akta SOSMA untuk nak mendakwalah kepada keparat yang sengaja nak mewujudkan perpecahan, mewujudkan ketidakstabilan di dalam negara kita. Oh, duk cerita SD tu, SD ni, SD sana, SD situ, SD. Lala apa mendadak. Tapi angkara mulut-mulut depa, video-video depa yang viral sampai kepada pelabur-pelabur. Pelabur-pelabur pun dah tak yakin dengan kerajaan hari ini. Pelabur-pelabur dah tak yakin dengan kestabilan politik hari ini. Sebab apa? Sebab mulut puaka-puaka orang-orang tua dekat UK tu kan, yang
dengan Papa Gomo lah, apalah, apa semua kan. Jadi tak apa, jom. Aku nak buat dengan Abang Mama, jom kita dengar apa hujahan, apa percakapan daripada Luqman Nur Adam menceritakan soal yang kata Zahid Hamidi tiba-tiba terbang ke Sabah. Kan? Untuk apa tu? Jom kita dengarlah apa yang disampaikan oleh Luqman Nur Adam, dan jom sama-sama kita fikir dan kita nilai. Bagus ke tak bagus puak-puak Tun Dr. Mahathir, puak-puak Perikatan Nasional. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita udara pada malam ini untuk membicarakan isu petang ini. Untuk membicarakan isu-isu semasa. Bersama saya, saudara Lan Buana dan saudara Azrul dan Cik Mimi. Cik Mimi tak pernah bertanya soalan. So kita jauh sangat. Okey. Jadi kita hari ini nak mengulas satu isu. Saya rasa hari ini tuan-tuan sedia maklum bahawa sudah pun ditangkap dan juga didakwa di mahkamah saudara Azri, Wan Azri ataupun lebih dikenali sebagai Papa Gomo, kerana perbuatan beliau menghasut. Mereka cerita kononnya kerajaan ini kerajaan yang pro Israel, sedangkan kita tahu tuan-tuan bahawa ketegasan kerajaan ini dalam aspek memperjuangkan nasib umat Islam di Palestin sangat tegas. Malah Perdana Menteri bukan setakat bercakap di sidang kemuncak UNGA, United Nations punya perhimpunan ataupun perhimpunan bangsa-bangsa bersatu, di APEC juga dia bercakap, malah dia memberikan teguran secara terbuka kepada Presiden Amerika itu sendiri. Dan kelantangan beliau dikagumi oleh negara-negara luar yang memastikan bahawa negara-negara, sama ada mereka ni pro Israel ataupun pro Palestin, bersatu dalam usaha untuk seia sekata memperjuangkan gencatan senjata di Gaza. Namun ada juga bak kata orang tu beruk-beruk mak yeh ni. Walaupun dia berbulu kan, yang mengeluarkan kenyataan yang sangat-sangat melampau lah bagi saya, mengatakan negara ini pro Israel dan sebagainya. Jadi saya merasakan bahawa hari ini bukan setakat isu itu, tetapi dah terlalu melampau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka, sehingga kan ramai yang terpengaruh, percaya dengan wujudnya 120 SD lah, 118 SD lah, kerajaan akan bertukar selepas pilihan raya di 6 buah negeri lah, selepas pilihan raya kecil di Dun Pelangai lah, di Dun Simpan Jeram lah, di Pulai lah, di Kemaman lah. Dan hari ini diberikan pula 1 hari bulan, dah lepas dah 1 hari bulan 1. Kemudian dia bagi pula 18 hari bulan. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini akan menyebabkan negara kita sebenarnya menjadi dalam keadaan tidak stabil. Itu sebabnya saya hari ini mengeluarkan satu kenyataan. Saya rasa dah tiba masanya SOSMA, kalau dulu zaman Mahathir ni, perbuatan mereka yang mensabotaj ekonomi negara, yang mensabotaj rakyat, kestabilan, keamanan yang kita kecapi sekarang ni, sewajarnya mereka ini dihadapkan ke muka pengadilan.
Tetapi kalau nak hadap muka pengadilan, 4 tahun akan datang baru selesai bicara, 5 tahun akan datang baru selesai bicara, maka silap-silap kerajaan yang kukuh 2/3 ni pun boleh jatuh, disebabkan kita ni nak tunjuk terlampau baik. Saya terus terang saya cakap, saya tak berapa setuju bila mana yang Mak Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa janganlah diambil tindakan pada orang yang menghina, mengkritik beliau. Kalau setakat mengkritik atau berbeza pendapat, tak ada masalah, tidak ada masalah. Tetapi kalau memfitnah berlebihan, kita tahu itu hak Perdana Menteri untuk mengampunkan orang yang memfitnah dia, tak ada masalah. Tetapi harus ditegaskan bahawa rakyat Malaysia juga mempunyai hak untuk terus mengecapi kedamaian, untuk terus mengecapi suasana ekonomi yang semakin hari semakin baik hari ini, dan untuk terus mengecapi keamanan. Dan hak rakyat ini tidak boleh dicabul dengan membenarkan tindakan bebas memfitnah dianggap sebagai kebebasan bersuara. Ini bagi saya satu benda yang tak ada masalah. Tetapi tidak boleh dibenarkan kebebasan memfitnah, kebebasan mensabotaj ekonomi negara, kebebasan mensabotaj keamanan yang hari ini kita kecapi. Harus diingat, tanpa keamanan yang dikecapi hari ini, tanpa kestabilan politik, pelabur tak masuk kat Malaysia ni. Kita punya foreign direct investment tidak akan meningkat balik. Kita punya kadar pengangguran yang sebelum ini berada dalam keadaan parah tidak akan mengukuh balik. Kenapa kita boleh mengecapi kadar pengangguran yang rendah? Kenapa kita boleh mengecapi kadar inflasi yang rendah sekarang ni? Kenapa kita boleh mengecapi kedudukan ekonomi yang jauh lebih baik? Kita punya pertumbuhan ekonomi yang baik kerana kita ada kestabilan politik dan ekonomi. Tapi kalau dibiarkan manusia macam Raja Petra, dibiarkan manusia macam Papa Gomo, Badrul Hisham, Ratu Badak, Tun Faisal, tak kira lah siapa sekalipun, Syafiq Murtad, kalau dibiarkan mereka ni berleluasa menabur fitnah, benda yang tak betul, saya risau kerajaan yang stabil pun akhirnya akan tumbang kerana rakyat Malaysia ni, kita kena terima hakikat, bukan semua menggunakan otak mereka yang waras. Ini terima hakikat. Kalau adalah rakyat Malaysia ni 100% pakai otak, tuan-tuan, tak adalah sampai 4.2 juta orang yang mengundi Perikatan Nasional pada pilihan raya lepas. Selepas apa yang Perikatan Nasional buat pada mereka, sehingga mereka hilang pendapatan, mereka hilang pendapatan sempurna, hilang peluang pekerjaan, hilang ahli keluarga, bercerai-berai sepanjang tempoh PKP, sepanjang tempoh lockdown, ada yang pinjam alung, ada yang menyebabkan terpaksa bunuh diri dan sebagainya. Benda tu tak akan berlaku, tuan-tuan. Tetapi akhirnya kita tengok bila mereka menyogok pengundi-pengundi dan menabur fitnah yang keterlaluan, ramai yang tak tahulah, tiba-tiba jadi bodoh tak tentu pasal, dan mengundi mereka balik. Dan hari ni saya nak beritahu, cukuplah. Sampai bila nak cerita tentang kerajaan tumbang tapi tak tumbang-tumbang ni? Datang logik mana? Jadi hari ini kerajaan perlu gunakan SOSMA. Kalau dulu zaman Mahathir, mereka sudah pun menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Saya nak beritahu, saya kena ISA ni bukan sekali, 2 kali. Dato' Sri Anwar pun pernah kena. Apa istimewanya mereka ni yang hari ini melakukan macam-macam langkah. Langkah Dubai lah, langkah sumbang lah, langkah terdesak lah. Takkan kita nak biarkan mereka ni menjahanamkan negara. Kita tahu kerajaan tak tahu menjejaskan. Kalau orang Malaysia yang duduk dalam Malaysia ini pun boleh percaya
cerita dongeng Raja Petra, cerita dongeng Papa Gomo ni, maknanya tendensi untuk pelabur-pelabur pun percaya dan lari daripada melabur di Malaysia, elak daripada meletakkan duit dalam negara ni, juga ada. Yang akhirnya menerima padah ialah rakyat Malaysia. Itu sebabnya Perdana Menteri perlu berlaku adil. Beliau boleh ampunkan orang yang memfitnah dia, orang yang kata dia macam-macam, tetapi hak rakyat untuk mengecapi keamanan, kedamaian dan ekonomi yang baik perlu juga dijaga. Jangan sampai kita discriminate majoriti rakyat Malaysia kerana kita beri pengampunan pada 2-3 puak yang mulut macam puaka ni, tuan-tuan. Ini benda yang bagi saya lah, yang saya nak tegaskan pada kerajaan hari ini, yang saya rasa perlu. Hari ini saya ucap tahniah kepada Setiausaha Politik Perdana Menteri yang telah pun mengeluarkan dan telah membuat satu laporan polis bersama dengan rakan-rakan parti politik yang lain berhubung dengan tindakan mereka-mereka yang berusaha untuk melakukan sabotaj, melakukan sabotaj dengan menumbangkan kerajaan. Saya sokong sangat tindakan Datuk Seri Samsul Iskandar Momakin, dan saya rasa tindakan yang paling tepat yang sepatutnya diambil oleh pihak berkuasa hari ini ialah gunakan SOSMA itu. Kita hapuskan ISA, kita wujudkan SOSMA yang lebih demokratik. Nak tahan orang kena bawa pergi magistrate. Kalau ISA zaman Mahathir ni saya nak beritahu, tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu, tangkap dulu di bawah Seksyen 73 dalam kurungan 1. Pegawai polis berpangkat DSP boleh tahan seseorang di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri Seksyen 73 dan kurungan 1 ni 60 hari tanpa sebarang pembicaraan. Kemudian Menteri Dalam Negeri ada kuasa tahan seseorang dalam tempoh 2 tahun di bawah Seksyen 8 Akta Keselamatan Dalam Negeri tanpa bicara. Sampai di kem tahanan Kemunting, lepas 6 bulan lebih kurang baru ada representasi, baru ada lembaga penasihat yang standard dia lebih kurang macam Hakim Mahkamah Tinggi, yang akan mendengar representasi. Barulah mungkin ada peluang untuk dibebaskan dan sebagainya. Itu pun kalau didapati meyakinkan bahawa dia tersilap tangkap ke apa benda ke, lepas 6 bulan. Tapi hari ini kita ada akta yang lebih demokratik. Nak tahan kena bawa pergi magistrate, kena bawa pergi depan hakim, ada orang yang mengadili. Gunakanlah SOSMA ni, jangan biarkan. Kerana hari ini masalahnya rakyat kita ni lebih daripada separuh tak reti menapis berita. Lebih daripada separuh tak reti nak tabayun, nak cek betul ke ni. Kita cakap berbuih dah banyak kali. Kita cakap berbuih banyak kali. Mustahil ke bawah duli tuanku dalam tempoh tak sampai 20 hari lagi yang tinggal ni, untuk beliau masih lagi berada di tahta. Mustahil untuk baginda tuanku, tuan-tuan, mengambil satu keputusan membelakangkan majlis raja-raja dengan mengangkat seorang Perdana Menteri minoriti, seorang Perdana Menteri yang mendapat simple majority, yang sudah pasti tidak stabil, bila-bila masa boleh bertukar kerajaan sekali lagi. Ini saya kena faham, tuan-tuan. Itu mukadimah saya pada malam ni, pada petang ni. Silakan. Okey, Tok. Seperti yang kita tahu kan, kita dah laksanakan akta anti lompat parti dan sebagainya. Bila ada orang kata gerakan mahu menebuk atap ni, Tok, kan, mereka boleh gunakan parlimen untuk buat undi tidak percaya, betul? Itu masalah dia. Mereka tak perlu guna pun. Kita lihat Datuk Seri Anwar selepas mendapat kuasa sebagai Perdana Menteri, bila mana Haji Hadi mengatakan dia cukup jumlah. Apa Datuk Seri Anwar buat? Dia sendiri yang minta supaya
diadakan apa yang dipanggil sebagai undi percaya. Parlimen. Dan dia dapat 2/3 majoriti sokongan. Termasuk 10 orang wakil rakyat daripada UMNO yang memberikan SD kepada Muhyiddin pun sokong dia. Jadi apa lagi masalah? Hari ini kalau tak puas hati sangat, 26 hari bulan ni Parlimen buka, usulkan undi tak percaya. Usulkan undi tak percaya. Tetapi kena ingat, kalaupun berlaku undi tak percaya, katalah dia boleh bayar kita punya ahli parlimen ni, sehingga menyebabkan ahli parlimen ni tidak memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Jumlah yang menolak Datuk Seri Anwar ni lebih daripada 112 orang. Okey, kerajaan tumbang. Tetapi adakah mereka boleh mengangkat Perdana Menteri baru? Nak angkat Perdana Menteri baru, pertama sekali ketua parti yang akan menentukan parti mana mereka nak bergabung dengan Perdana Menteri mana yang dia nak angkat menjadi Perdana Menteri. Kuasa tu ada pada ketua parti. Perikatan Nasional tak mungkin boleh bentuk kerajaan tanpa sokongan daripada UMNO, Barisan Nasional. daripada Barisan Nasional. Persoalan dia, ketua parti kita ialah Datuk Seri Zahid. Engkau 29 orang tak setuju dengan Datuk Seri Zahid. Datuk Seri Zahid seorang je sign, setuju untuk kekalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka tak boleh buat apa. Pertamanya, mereka tak boleh dapat sokongan ketua parti. Sebab kita dah ada akta anti lompat parti. Keputusan parti tu mesti dibuat secara en bloc. Tak boleh SD individu, tak laku. Jangan jadi bodoh dengar apa yang diperkatakan oleh Raja Petra dengan ni Musa Menjanggut ni. Kita jangan biarkan diri kita diperbodohkan lagi. Kita dah ada akta anti lompat parti. Okey, itu pertama. Keduanya saya nak beritahu, kita nak angkat Perdana Menteri baru mestilah dengan persetujuan Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Di bawah kuasa Kebawah Tuanku lah seorang Perdana Menteri boleh diangkat. Kalau kita dah tahu Perdana Menteri kita ni, kita punya Agung dah menyatakan bahawa Baginda mahukan Anwar untuk terus kekal sebagai Perdana Menteri dan 4 orang Perdana Menteri zaman dia, cukuplah huru-hara dan sebagainya. Maka dari segi logik akal, bagaimana mungkin kita boleh terperdaya dan diperbodohkan dan menelan kebodohan kita sendiri itu dengan mempercayai bahawa dah ada orang yang pergi mengadap ke bawah duli tuanku, sedangkan kita dah cek dengan istana memang tak ada. Tidak ada upacara mengadap, dan Hamzah Zainuddin pun kata tak betul cerita tu. Menafikan. Hamzah Zainuddin ni Setiausaha Agung PPBM, dia sendiri menafikan. Kalau Setiausaha Agung PPBM pun dah menafikan, yang korang percaya lagi dengan Raja Petra ni pasal apa? Ini membuktikan bahawa bukan Raja Petra saja yang gila, korang pun gila. Raja Petra, dia keluar fitnah ni, setiap ayat fitnah yang dia keluar, dia ambil risiko. Dia berada di luar negara, dia tahu dia selamat. Dia kebal. Aku pun tak tahu macam mana dia boleh buat macam-macam pada negara kita ni. Bukan kita tak boleh ekstradisi ke apa? Boleh. Cuba dakwa dia bawah SOSMA ke apa? Kalau setakat kes sivil saman, memanglah kita tak boleh ekstradisi. Tetapi kalau dakwa dia di bawah perbuatan jenayah yang dia buat, nobody is above the law lah. Yang di Pertuan Agong dan Sultan-Sultan Raja-Raja Melayu pun boleh dihadapkan di mahkamah khas. Apatah lagi setakat Raja Fitnah. Betul lah? Raja Putar. Ini kena betulkan. Tak boleh, kita tidak boleh biarkan angkut dia orang di bawah SOSMA.
Kalau akulah kan, aku tahulah buat macam mana kan. Geram betul. Okey. Patutnya dia tu tiba-tiba dia bangun jadi dia berada di Malaysia. Geram betul. Masalahnya dia menyusahkan orang. Orang duk tanya kita macam-macam. Yang tanya aku ni pun aku geram juga kan. Masalahnya kita ada komuniti WhatsApp. Baca. Komuniti WhatsApp tu saya dah sajikan pelbagai bentuk jawapan. Masalahnya bila kita sajikan jawapan dalam komuniti WhatsApp, korang tak baca, korang tak tengok video-video pendek yang kita hasilkan. Kemudian bertanya berulang kali, betul ke ni? Betul ke ni? Kan? Aku kadang-kadang aku jawab kasar sikit lah kan. Kau dah tanya banyak kali, tak faham bahasa. Kita dah cakap tak mungkin berlaku kan? Janganlah duk percaya. Cukuplah. There must be a time limit for our stupidity kan? Nak jadi bodoh tu biar berpada-pada kalau boleh jangan bodoh sekali pun kan? Tapi kalau dah sekali-sekala terbodoh tu tak apa tuan-tuan. Kita ni bukan maksum, kita ni manusia biasa. Tapi biar berpada-pada. Itu sebab saya cakap sekarang ni dia orang bagi tarikh 18 hari bulan tukar kerajaan kan? Tanam dalam hati kita sahaja aku memasang niat Allah. Cukuplah aku dengar Raja Petra ke Papa Gomo ke dan sebagainya. Kalau dah banyak kali kena tipu, korang masih lagi dengar bahalul-bahalul ni, tak tahu nak cakap apa dah. Penat lah tuan-tuan kan? Apa masalah korang ni? Korang punya sel otak ni tak berhubung agaknya kan? Yang mana yang faham tu okey kan? Yang tak faham ni kan? Walaun terutama yang berada dalam TikTok ni terlalu ramai terlalu ramai yang macam di antara telinga kiri dengan telinga kanan ni kosong. Kita boleh tengok lah masa boleh tengok bila time live ni, kita tengok ni, boleh nampak ni masa mereka kena tangkap dekat kediaman MB macam gitulah. Cuba kau bayangkan rumah MB pun dia pergi ceroboh je. Apa kegila ni dia orang ni. Okey tu, dakwaan yang mengatakan hanya 5 orang ahli Parlimen Barisan Nasional yang bersama dengan Perdana Menteri. Ada tuan-tuan, ini lagi gila tuan-tuan. Kalau cerita Raja Petra ni, daripada 30 MP Barisan Nasional, dia kata tinggal 5 je. Maknanya 25 gila. Tuan-tuan, nak dapat jadi calon pilihan raya tu setengah mampus tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, apa yang saya bersumbangan ni tak ada pada parti kan? Tapi nak jadi calon pilihan raya pun belum layak. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau saya pun belum layak nak jadi calon pilihan raya kan? Pilihan raya di Don Negeri Johor tak lepas kan? Pilihan raya Parlimen tak lepas, pilihan raya kecil pun belum lepas lagi kan? Kalau saya pun tak layak, orang yang 30 orang hari ni ahli Parlimen ni tuan-tuan, bukan kaleng-kaleng bukan calang-calang orang, semua orang ada kewibawaan. Justifikasinya simple tuan-tuan, saya pun tak layak nak jadi ahli Parlimen, dia orang ni layak jadi ahli Parlimen. Maknanya dia orang ni lebih hebat. Takkan ada 30 orang ahli Parlimen BN ni 25 gila babi tuan-tuan. Nak dapat jadi calon susah, dah dapat jadi calon sanggup kosongkan jawatan tu, bertanding pilihan raya. Tak gila ni tuan-tuan. Babi pun tak gila macam ni. Tapi ada juga yang percaya. Aduh. Ada juga yang percaya. Tanya betul ke ni man? Risau aku. Dah mak. Tuan-tuan, kita ni parah ni, parah. Sebabnya
orang yang tak pakai akal ni untuk berfikir ni makin ramai. Kalau tak reti cukur bulu panjang tu tak apa lagi. Saudara, tapi saudara yang tak pakai ni makin ramai. Amat menyedihkan. Amat menyedihkan. Tak boleh ke korang fikir, kalaulah 25 orang ni, saudara, letak jawatan, adakan pilihan raya, apa jaminan yang dia orang boleh menang semua 25 kursi ni? Tak ada jaminan, tuan-tuan. Dan apa jaminan yang Perikatan Nasional ni tak akan letak calon dia dan akan letak orang yang sama? Tak ada jaminan juga, tuan-tuan. Dan orang yang khianat kepada rakyat, rakyat dah bagi mandat, tuan-tuan. Rakyat dah bagi mandat untuk mereka ni jadi ahli parlimen. Tiba-tiba dia letak jawatan, dia bertanding semula. Tuan-tuan rasa rakyat tak sakit hati ke? Patut boleh tunggu lagi 5 tahun baru turun pergi ke pusat pembuangan undi. Tiba-tiba dia paksa rakyat untuk mengundi sekali lagi kerana rakyat pun boleh agak. Kenapa dia sanggup untuk letak jawatan? Kerana nak tukar kerajaan. Betul tak? Nak bertanding atas tiket parti lain, Perikatan Nasional. Kalau dia nak bertanding atas tiket parti lain, Perikatan Nasional, sedangkan dia menang atas tiket Barisan Nasional, maknanya dia khianat pada parti. Tuan-tuan rasa pengundi-pengundi tak berhajat untuk sembelih dia orang ni dalam pilihan raya kecil? Cubalah buat. Buat. Saya cabar ni, Hasni Muhammad ke, Wee Ka Siong ke, Sarah Banan ke, Wee Jack Seng ke, nak buat? Buat. Bukan setakat 25 orang ni tak akan buat kerja gila, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, yang 5 orang yang saya rasa ada kebarangkalian untuk jadi gila ni pun, mereka pun tak akan buat kerja gila ni, tuan-tuan. Walaupun ada yang kata dia orang ni dibayar 50 juta lah apa semua, walaupun bagi saya ni semua rubbish. Sebab Daim pun bukan bodoh nak bagi duit, nak bagi duit sampai 50 juta satu orang, sedangkan dia punya end resultnya dapat turun kerajaan sekalipun, dapat jatuhkan kerajaan sekalipun, belum tentu Agong akan setuju untuk terima menghadap Perdana Menteri baru. Tak tentu lagi. Jadi macam mana? Okey. Dia tahu. Ada dakwaan juga ni yang mengatakan Presiden menyuruh atau memaksa 30 ahli parlimen ni pergi menghadap beliau di Cameron. Ini lagi satu bengap ni. Saudara, kat Cameron tu ialah majlis Presiden bertemu dengan akar umbi. Akar umbi ni negeri di bahagian Cameron Highland. Yang hadir, memang betul ada 2 ahli parlimen hadir, Wabi Rahman Lipis, sebab Presiden datang ke Negeri Pahang. Wabi Rahman ketua bahagian Lipis. Kemudian Presiden datang ke Negeri Pahang, Saha, ahli parlimen Paya Besar, hadirlah. Mana yang sampai 30 orang? Dia buat cerita kononnya apa ni, Johari Gani seorang dia yang tak datang. Letih lah, tuan-tuan. Kalau asyik-asyik kena bodoh dengan Raja Petra ni, korang kesian diri korang sendirilah, korang pun. Kalau tak nak kesian kat orang lain, janganlah biarkan diri kita ni selalu sangat kena kencing ni, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah, kan. Raja Petra, dia buat kerja menipu orang, dia buat fitnah orang ni. Tiap kali dia live, dia dapat pakai baju baru, dapat cap baru, dapat jaket baru. Engkau orang dapat apa? Tak dapat apa. Hancing je. Hancing je. Kita ada 3 orang nak panas tu. Bosku pun ada. Assalamualaikum bosku. Apa khabar? Baik. Aduh,
Lama dah saya duk memerhati dan mengerti perkembangan Datuk dalam live lah. Ini kali kedua saya naik, kali pertama saya naik saya keluar balik. Datuk, saya nak tanya, nak dapat pengesahan satu Datuk. Ya. Tentang Datuk Seri Johari Gani. Datuk Seri Johari Gani dia camp sebelah mana tu? Kiri ke kanan tu? Dia camp UMNO. Saya tahu camp UMNO tu. Saya tahu camp UMNO. Camp UMNO saya tahu tu. Sebab saya ada dia macam ni lah. Sekarang ni Datuk Seri Johari Gani sudah jadi Menteri Kerajaan Persekutuan. Saya tahu tu. Daripada kenyataan yang beliau kata, kita dengar dia kata bahawa beliau mau melihat Datuk Seri Anwar diberikan peluang menjadi Perdana Menteri untuk 10 tahun. Kan? Jadi saya yakin itu pendirian beliau lah. Jadi janganlah kita was-was sebab apa macam itu? ragu-ragu. Saya dengar di bahagian titiwangsa selama hampir 35 tahun tu. Daripada zaman Datuk Seri Tan Sri Randai Sulaiman lagi sampai sekarang. Tapi semenjak ni saya kurang aktif lah, sebab bila umur dah masuk penghujung ni saya bagi peluang ke orang baru lah kan. Sebab apa, setahu saya Datuk Seri Johari Gani ni asalnya adalah penyokong Anwar Ibrahim pada awal 90-an dulu, anak didik Anwar Ibrahim. Sebab tu bila digembar-gemburkan mengatakan Datuk Seri Johari Gani adalah di camp sebelah sana, saya jadi macam satu confused tau. Betul ke tak betul persoalan ni? Ataukah adakah dia adakah cerita ataupun yalah sekarang ni, zaman sekarang ni kan banyak yang cerita-cerita yang tak boleh pakai tu. Saya nak beritahu setakat ni Kol Amir Hamzah, Datuk Seri Amir Hamzah. Sebab saya dan Datuk Seri Johari Gani dia setakat ni MP Barisan Nasional solid. Tutup mic. Tak dengar suara Datuk. Dia betul tak dengar suara Datuk tu. Bosku tutup mic. Kalau bosku tak tutup mic nanti suara Datuk tak jelas. Okey, tutup mic. Okey. Saya rasa kebanyakan daripada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional hari ini, mereka ni bersama dengan kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalaupun adalah satu dua yang kepala miong-miong sikit pasal tak dapat jawatan menteri dan sebagainya ni, itu biasalah tuan-tuan. Itu biasalah. Ini kita pun tak boleh nak expect apa daripada diorang ni kan. Kita kalau diorang ni nak ninggalkan parti ke, nak meletakkan jawatan ke, nak buat huru-hara, saya kurang tapak tangan nyiru saya tadakan. Tapi saya yakin bahawa diorang yang 5 orang lebih kurang ni pun tak gila tuan-tuan. Kerana dah tentu-tentu hari ni jawatan ahli parlimen tu ada di tangan dia. Banyak benda dia boleh buat. Kalau dia letak jawatan dan dia bertanding semula, itu akan menyebabkan orang maki hamun dia orang ni, dan dia orang ni akan jadi mangsa kecaman. Saya tak fikirlah dia orang ni akan buat kerja bodoh ni. Kalau dia boleh letak jawatan, boleh menyebabkan kerajaan tumbang, lain cerita. Ini kalau 30 orang ahli parlimen BN ni keluar daripada kerajaan perpaduan ni pun, kerajaan ni tak tumbang tuan-tuan. Itu nak beritahu. Okey, terima kasih Muhammad Razali. Ya, Assalamualaikum Tok. Sihat Tok Waalaikumsalam, sihat. Saya meminat naik ni sebab tadi berkenaan dengan Papa Gomo yang Datuk cerita tadi. Okey. Saya rasa dia otak dia dah duduk kat luar lah, kat janggut dah. Saya rasa. Sebab tu dia berfikir luar kotak. Kan? Sedangkan parti yang dia nak agung-agungkan Pejuang tu langsung tak ada kerusi MP dalam parlimen. Macam mana dia nak tukar kerajaan? Kita dah tahu lama dah. Kan? Tapi ada yang bodoh tu masalahnya. Itulah masalah dia. Itu yang kita sedih sikit kan. Dan kebanyakannya yang bingai ni, Allah. Yang macam ni macam mana tu? Kita nak betulkan orang-orang yang
kita tak boleh berputus asa lah. Kita tak boleh berputus asa. Kadang-kadang orang cakap, kenapa kau ni asyik ulang benda yang sama? Dah nak buat macam mana? Kita cakap benda yang sama pun tak melekat dalam kepala otak dia. Itu sebab kena ulang. Kan? Itu problem dia. Tapi kita tak boleh berputus asa. Kita kena sentiasa terus menguatkan semangat kita untuk menjawab dia orang ni. Kalau kita tak jawab, kan? Maka makin ramailah yang akan pergi tengok apa yang Papa Gomo cakap, apa yang Papu Kari Pelantar ni cakap, kan? Apa yang Ratu Badak cakap, apa yang Syafiq Murtad cakap, kan? Apa yang Tun Faisal cakap. So kita kena jawab. Kita kena jawab, kita kena dengar, kita kena perincikan satu persatu. Betul. Berkenaan dengan peguam dia yang berkata tadi, yang dalam sidang meja dekat luar mahkamah tadi, yang berkata peguam dia tu peguam Mahathir. Anwar Ibrahim kononnya nak apa, tarik atas Sultan. Masa tu bukannya apa ni kan, bukannya kena faham. Anwar Ibrahim yang cakap nak tarik atas Sultan ialah kerajaan PH yang dikepalai oleh Mahathir. Saya nak beritahu, Mahathir puaka ni masa jadi Perdana Menteri, kali pertama ni saya kena SA 2 kali tau. Masa dia jadi Perdana Menteri kali kedua ni, saya report polis ke atas Amhari pun, saya yang kena dakwa tau. Saya yang kena dakwa, kena penjara pula tu 1 bulan. Saya tengah merayu sampai ke Mahkamah Persekutuan. So tak payah nak cerita banyak lah, kan? Zaman dia jadi Perdana Menteri lagi teruk, lagi dahsyat. Jadi Datuk Seri Anwar ni kalau nak ikutkan, dah banyak dah dia boleh dakwa. Tapi dah sampai sekarang ni, dah setahun ni, saya tunggu bila dia orang ni semua nak kena. Tak kena-kena, kan? Itu sebab hari ni tajuk saya, dah tiba masanya, kan? Dah tiba masanya, kita kena pastikan bahawa Akta SOSMA digunakan ke atas orang yang sabotaj negara ni. Datuk Seri Anwar nak maafkan orang yang maki hamun dia, orang yang kata dia pelantar, orang yang kata dia macam-macam. Itu hak dia. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita pun ada hak untuk tak nak tengok bangsat-bangsat ni menjahanamkan negara kita. Penting ni tuan-tuan. Kita dah sekarang ni, investor dah masuk, ekonomi dah mula okey, bursa saham dah mula nak okey, ringgit dah mula nak bertambah baik. Tiba-tiba dia orang buat benda macam ini, jahanam balik. Yang sengsara hilang pekerjaan, rakyat Malaysia. Ini kena faham. Naratif yang dibawa ni sengaja nak menakut-nakutkan pelabur tu. Betul. Itu je. Bila keadaan ekonomi kita teruk, maka mudah untuk kerja dia menjatuhkan kerajaan. Hari ini yang menyebabkan dia susah nak jatuhkan kerajaan kerana indeks prestasi ekonomi kita berada dalam keadaan baik. Kadar inflasi kita rendah, kita punya pertumbuhan ekonomi bagus, kan? Semua bagus. Ringgit je. Disebabkan kita tak nak naikkan interest rate kita, kan? Ringgit kita tak berapa bagus against US dollar yang mengenakan OPR ataupun interest rate mereka 5.5%. Kalau kita pun kena 5.5%, orang tinggalkan Amerika. Orang lebih suka melabur di Malaysia, kan? Tapi pasal tinggi sangat interest rate Amerika, kita baru 3%. Kalau simpan duit dekat Amerika 100,000 dapat 5,500 setahun. Simpan duit kat Malaysia 100,000 dapat 3,000 setahun. Orang bawa lari lah duit pergi ke Amerika. Itu sebab demand untuk US dollar meningkat. Bila demand untuk US dollar meningkat, US dollar lebih mengukur berbanding dengan ringgit Malaysia. Ini orang kena faham. Bukan kita rakyat ni negara kita ni. Bank negara pun kalau nak naikkan interest rate 5.5% boleh. Tapi apa akan jadi pada rakyat? Kita fikir soal rakyat. Kalau kita naikkan interest rate kita sampai 5.5%,
Orang yang pinjam duit dengan untuk beli rumah, orang yang pinjam duit untuk untuk kahwin, pinjaman peribadi dan sebagainya, mereka kena bayar ansuran bulanan yang jauh berlipat kali ganda lebih mahal. Itu sebab kita tak buat kerja-kerja bodoh ni. Okey? Okey, geng. Alhamdulillah, geng. Kita dah bersama dengan Lokman Nur Adam. Aku harap hampa pun faham. Dia menceritakan macam-macam berkaitan SD lah, berkaitan fitnah lah, berkaitan kritik lah. Macam Perdana Menteri pun memang membenarkan. Kalau setakat dok nak kritik dah, okay, kritik no problem. Tapi jangan fitnah saja. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun terima baik kepada orang yang mengkritik dia. Tapi jangan sampai fitnah. Kan? Tapi dia akan tengok juga. Kan? Kita pun tahu setiap usaha sulit Anwar Ibrahim ni pun dia dah bagi tahu kepada kami ni, kalau dia nak saman lah, macam-macam hak dok naik EX5 pun dia boleh saman lah. Macam-macam hak yang dok naik motor kapcai ke apa dia boleh saman lah. Kan, dengan fitnah hak yang depa dok bawa ni, dengan posting fitnah. Tapi disebabkan sebelum depa nak ambil tindakan tu, depa tengok dulu latar belakang hang tu siapa. Kan, tapi jangan melampau. Kan, setiap usaha sulit dia dah bagi tahu kepada kami. Kalau setakat Anwar nak ambil tindakan ni, Anwar boleh buat puluhan juta ringgit. Anwar boleh saman habis semua ni. Tapi sebab apa? Sebab dia fikir, dia tengok juga setiap orang yang buat posting fitnah, yang memaki hamu fitnah macam-macam ni, yang tak masuk akal pun ada. Tapi orang yang berpengaruh, orang yang fitnah, yang melampau, dia akan ambil tindakan lah. Kan? Tapi kita ni, aku selalu pesan, jangan cari penyakit. Tu je. Jangan cari penyakit. Jangan mudah-mudah duk fitnah orang. Sedangkan hang punya diri hang, mata hang, fikiran hang tak ada pun depan mata. Hang tak nampak pun. Kan? Hang tak tahu apa pun. Tapi hang duk kononnya perjuangan Islam. Kita perlu menentang LGBT lah apa. Tak ada satu mana-mana parti politik pun yang menyokong LGBT. Kan, hang fitnah macam-macam dekat kerajaan hari ni. Satu pun Anwar Ibrahim tak buat pun. Satu pun Anwar Ibrahim tak luluskan pun. Macam-macam apa fitnah DAP kau punya. Satu pun DAP dok tak desak apa pun. Tak buat apa pun. Malah ada hak yang terlepas. Hak yang bagi cadangan. Yang bagi cadangan. Lepas tu kena kritik, kena hantam, dia minta maaf. So, tak ada masalah apa pun sebab dia minta maaf. Kan? Sebab apa? Sebab benda ni Sultan yang respon. Macam baru-baru ni ahli parlimen beruas. So, okey, kes tutup macam tu. Tapi yang hampa duk membakar dan hampa duk menambah. Sehingga kan last kali yang hampa kenakan Perdana Menteri. Last kali yang hampa kenakan Perdana Menteri. Jadi itulah pada aku perasaan dendam jiwa kesumat hampa ni sama seperti Hadi Awang. Sama seperti Hadi Awang. Hadi Awang ni dia boleh dendam kesumat kepada Anwar Ibrahim ni bukan sebab apa pun. Sebelum Anwar Ibrahim masuk ke dalam UMNO tahun 70 ke 82 macam tu. Sebelum Anwar Ibrahim masuk ke dalam UMNO, geng-geng PAS ni mengharapkan Anwar Ibrahim masuk ke dalam parti PAS. Tahu-tahu Anwar masuk ke dalam parti UMNO. Dan sebelum dia masuk ke dalam parti UMNO, dia dah jumpa arwah Tok Guru Ustaz Fadino. Dia menceritakan dia memberi kepercayaan kepada Ustaz Fadino. Dia nak ubah UMNO ni. Kan? Dia nak buat macam-macam. Jadi Ustaz Fadino kata kalau hang rasa betul nak buat, teruskan. Dan dia buat macam-macam kan. Dia buat macam-macam. Dia boleh buat UIA yang daripada sekolah tak pakai tudung sampai boleh pakai tudung. Yang dulu tak tutup aurat sehingga boleh tutup aurat. Sebab tu apabila dia dipecat daripada UMNO oleh Mahathir, yang mengangkat dia, yang mencalonkan dia sebagai Perdana Menteri, Ustaz Fadino, arwah Tok Guru Nik Aziz. Lepas dipecat ni, arwah Tok Guru Nik Aziz dengan Ustaz Fadino junjung Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Sedangkan mereka sebelum tu mereka ada calon mereka bakal Perdana Menteri, tapi mereka angkat Anwar Ibrahim. Jadi sebab itulah kesifat kecemburuan Hadi Awang terhadap Anwar Ibrahim ni membuat-buat. Sebab tu Pakatan Rakyat mereka tak lama. Walaupun Anwar Ibrahim tak ada, tapi dengan isteri Anwar Ibrahim pun, Datin Sri Wan Azizah pun tetap dia berdendam juga. Sama macam Mahathir. Kenapa Mahathir berdendam dengan Anwar?
Sebab Anwar dia tahu macam-macam rahsia anak-anak Mahathir. Dan of course lah, kalau aku duduk tempat Mahathir, aku takkan bagi peluang Anwar menjadi Perdana Menteri. Sebab kalau Anwar naik, Anwar dia boleh siasat anak aku anytime, bila-bila masa saja. Jadi of course aku kena menentang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri. Itulah hasrat, kebencian penuh di dalam hati Mahathir. Hati puak-puak yang pengkhianat, yang penyakau, kan, yang betul-betul nak mengkayakan anak-anak menantu, yang gila kuasa, yang kemaruk kuasa, dah tua-tua nak mampus pun duk kemaruk lagi. Tak tahulah kan, kita dengar-dengar kata padahal kalau setakat orang dialisis boleh je kita nak pergi jumpa, tapi Allahu Akbar kan, dengan kesombongan dia, oh Perdana Menteri babe nak mai, dia tak mau. Kurang-kurangnya sebab tu kan, kebencian apa yang ada di dalam jiwa Hadiawan tu dia dah turun membuat-buat kepada budak-budak dia. Kan, dia dah turun membuat-buat kepada penganut-penganut parti PAS tu. Depa buat macam Hadiawan ni Tuhan tau. Depa buat macam ni bersih suci. Dialah segala-galanya. Hampa jangan usik Hadiawan. Hampa jangan usik ular mak kami. Jangan usik. Sedangkan dia manusia, bukan maksum pun. Kan? Kalau hampa tak mau Hadiawan tu dikritik, dihentam, suruh dia keluar daripada dunia politik demokrasi. Pesan yang tu. Jangan masuk ke dalam dunia politik demokrasi. Sebab di dalam dunia politik demokrasi boleh dikritik setiap tindakan-tindakan ya, ataupun kelakuan yang salah, yang bertentangan yang dia buat dengan yang dia cakap. Dulu dia cakap macam lain dan sekarang bila dia buat semua jadi boleh. Jadi kita boleh tengok dulu dia kata lain, sekarang dia kata lain. Kan, tiba-tiba sekarang ni untuk membela para bilin perasuah-perasuah ni. Kan? Lepas tu tiba-tiba kami bukannya membeli ahli parlimen, keluarkan kenyataan macam tu tiba-tiba. Padahal cara macam mana lagi hampa nak mencuri ahli parlimen kerajaan. Cara dengan rasuah lah. Plan untuk langkah Dubai untuk membawa duit masuk ke dalam negara kita dah gagal. Dah hancur, dah macam dah pasrah, dah punah, dah berkecai dah perancangan mereka. So cara macam mana lagi? Cara kena buat masuk duit juga. Kena beli juga ahli-ahli parlimen. Kena wujudkan juga persepsi. Kena wujudkan juga isu supaya UMNO dengan Pakatan Harapan berpecah. Itu je mereka nak. Jadi inilah, terima kasih banyaklah. Boleh layan, boleh subscribe, like, komen dan share. InsyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Harap-harap semua orang boleh fikirlah. Jangan duk percaya ataupun terpedaya dengan penghasut, perosak-perosak ni. Ini mereka ni sengaja je. Dia nak hancurkan kestabilan politik negara kita. Tu je. Jadi terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.